Satu pagi yang tenang di laman Instagram tiba-tiba menjadi tumpuan. Di antara lautan gambar makanan, pelancongan, dan senyuman selebriti, muncul satu catatan pendek dari seorang lelaki yang jarang sekali bersuara, Azhan Rani. Tiada caption panjang, tiada tanda pagar, hanya beberapa baris ayat yang menembusi hati. Harap guru tetap di tempat tertinggi yang mereka layak. Dalam sekelip mata, ruangan komen meledak, seolah-olah seluruh negara terdiam seketika, memikirkan makna di sebalik kata-kata itu. Azhan Rani bukanlah sosok yang asing dalam dunia seni Malaysia. Wajahnya pernah membintangi pelbagai drama berat. Lakonannya dikenang kerana kejujuran dan kedalaman emosi. Tapi di luar layar, dia adalah seorang pemerhati tajam. Jenis insan yang jarang berbicara, tetapi bila bersuara, nadanya membuat orang berhenti dan mendengar. Di tengah arus dunia hiburan yang sering riuh, Azhan membawa sesuatu yang lebih sunyi, lebih manusiawi. Keprihatinan terhadap nilai moral dan kemanusiaan yang semakin pudar. Beberapa hari sebelum status itu muncul, berita tentang seorang guru yang disaman oleh ibu bapa muridnya kerana mendisiplinkan anak di sekolah telah mencetuskan perdebatan hangat di seluruh negara. Dalam ruang maya, masyarakat berpecah dua. Ada yang menyokong tindakan ibu bapa, ada pula yang mempertahankan hak guru. Namun di tengah semua bising itu, suara Azhan hadir seperti hembusan angin tenang. Tidak marah, tidak menghakimi, tetapi cukup untuk mengingatkan orang ramai bahawa kita sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Rasa hormat terhadap insan yang pernah mengajar kita, membaca, menulis, dan memahami hidup. Dalam satu wawancara sebelum ini, Azhan pernah menyebut bahawa beliau dibesarkan oleh guru-guru yang keras tetapi ikhlas. Kalau saya dimarahi, itu bukan sebab mereka benci, itu sebab mereka mahu saya jadi manusia, katanya dengan nada perlahan tapi tegas. Kata-kata itu kini bergema kembali ketika masyarakat sibuk menilai siapa benar, siapa salah. Bagi Azhan, isu ini bukan sekadar tentang undang-undang atau disiplin. Ia adalah tentang nilai, tentang hubungan manusia dengan manusia. Di satu sisi, dunia berubah. Anak-anak kini membesar dalam era hak individu, ibu bapa lebih berani bersuara, dan sekolah tidak lagi menjadi tempat mutlak bagi guru memegang kuasa. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang rapuh sedang retak, rasa hormat terhadap guru. Guru itu bukan sempurna, Azhan menulis lanjut di ruangan komen, tapi mereka adalah tiang pertama yang menegakkan akal dan budi dalam diri kita. Dalam setiap baris tulisannya, terasa ada kejujuran yang tidak dibuat-buat. Ia bukan nada marah, tetapi nada kecewa seorang anak bangsa yang melihat nilai lama semakin ditinggalkan. Azhan tidak menyebut nama, tidak menyalahkan sesiapa. Namun pembaca tahu, di balik kata-kata itu, ada luka kecil yang dirasakan oleh ramai. Luka ketika seorang guru yang seharusnya dihormati, kini harus mempertahankan diri di mahkamah hanya kerana cuba mendidik. Ramai pengikutnya menulis semula pengalaman masing-masing di ruangan komen. Tentang guru yang memukul tangan dengan pembaris, tentang hukuman berdiri di luar kelas, tentang air mata dan ketegasan. Semuanya kini menjadi nostalgia. Kerana di sebalik hukuman itu, mereka mengenang kasih sayang yang halus, disiplin yang membentuk pribadi. Dan mungkin, itulah yang Azhan cuba sampaikan, bahawa kasih seorang guru tidak selalu datang dalam bentuk lembut. Kadangkala ia hadir dalam bentuk tegas, dingin, tapi penuh niat baik. Sikap Azhan mengingatkan kita pada sisi lain dunia selebriti. Dunia yang jarang mahu tersentuh dengan isu sosial yang sensitif. Namun dia memilih untuk bersuara, bukan untuk mencari perhatian, tetapi kerana hatinya terusik. Mungkin di benaknya masih terbayang wajah seorang guru tua yang pernah menegurnya di sekolah dulu, atau mungkin dia hanya seorang rakyat biasa yang takut melihat dunia pendidikan menjadi terlalu rapuh di tangan emosi.
Pada malam itu, status pendeknya menjadi viral, diambil oleh tapak berita, dibincangkan di forum, dan dikongsi merentas platform. Tetapi, di tengah-tengah perbualan itu, satu perkara yang jelas. Kekecewaan yang lembut, tetapi mendalam. "Ayo, pergi, Gusti!" Pasukan teratas yang diketuai oleh keluarga bersama-sama. Harapan yang mudah, tetapi satu yang bergema dengan mereka yang masih percaya pada doktrin, bukan sekadar panggilan untuk membentuk pengakuan. Dan barangkali, dalam diam antara keyakinan itu, bukan sahaja Azhan Rani sendiri yang kecewa, malah generasi yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan disiplin juga turut terluka dalam diam. Di sebalik barisan kata-kata yang sederhana itu, tersembunyi perasaan yang dalam. Campuran antara kecewa, bimbang, dan cinta terhadap dunia pendidikan yang suatu ketika dahulu pernah menjadi benteng moral masyarakat. Ketika orang lain hanya melihat hantaran Azhan Rani sebagai satu pandangan ringkas, mereka yang memahami wataknya tahu, setiap kata yang dia tulis lahir daripada hati yang sedang bergolak. Azhan bukan sekadar menulis untuk bersuara. Dia menulis kerana dia benar-benar risau. Risau melihat dunia di mana guru tidak lagi dipandang sebagai pelita ilmu, tetapi sebagai tertuduh setiap kali berlaku salah faham. Dalam satu temu bual, tidak rasmi di ruang siaran langsung bersama pengikutnya, Azhan dengan nada perlahan berkata, "Saya bukan nak bela sesiapa. Tapi kalau cikgu pun takut nak menegur, siapa lagi nak ajar anak-anak kita jadi manusia?" Ayat itu diucapkan dengan nada serak, seolah menahan sesuatu di dada. Nada suaranya tidak keras, tidak menggertak, tetapi bergetar halus, seperti seseorang yang telah lama menyimpan perasaan. Dari wajahnya yang keletihan, jelas terlihat bahawa dia bukan sekadar marah pada satu kes, tetapi kecewa pada seluruh keadaan yang kini dirasanya sudah terlalu terbalik. Dunia yang dahulu memberi ruang untuk disiplin kini lebih pantas menghukum, bahkan sebelum mendengar penjelasan. Ketika malam turun, Azhan duduk sendirian di ruang tamu rumahnya di Sungai Buloh. Televisyen terpasang, tetapi matanya tidak benar-benar menonton. Dia menggenggam telefon di tangan, membaca semula ratusan komen di bawah hantarannya. Ada yang menyokong, "Terima kasih Azhan, masih ada yang berani cakap benar." Ada juga yang menentang, "Guru tak boleh sesuka hati marah anak orang." Setiap komen dibaca tanpa tergesa. Sesekali dia tersenyum nipis, sesekali matanya kelihatan redup. Di tengah-tengah malam yang sunyi itu, dia memejam mata sejenak, menghela nafas panjang. Seolah-olah sedang menimbang antara dua dunia. Satu yang masih berpegang pada nilai, dan satu lagi yang semakin kehilangan arah. Bagi Azhan, isu ini bukan sekadar tentang seorang guru atau seorang murid. Ia lebih besar daripada itu. Ia tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat, menilai konsep kasih dan tegas, antara hak dan tanggungjawab, antara kebebasan dan batas. "Kita terlalu cepat menghukum," katanya dalam satu sesi temu ramah radio beberapa hari selepas itu. Padahal, mendidik bukan selalu indah. Ada waktu ia sakit, ada waktu ia menuntut air mata. Kata-kata itu bergema di hati pendengar. Ia bukan luahan seorang selebriti yang mahu menjadi wira, tetapi suara seorang manusia yang masih percaya pada nilai-nilai lama. Nilai yang pernah membesarkan dirinya dan membentuk siapa dia hari ini. Azhan mengaku, dia sendiri pernah menjadi mangsa disiplin ketika zaman sekolah. Dia pernah dirotan kerana ponteng kelas, pernah dimarahi kerana tidur dalam bilik darjah. Tapi dia tidak pernah menyimpan dendam. Malah, dia menganggap semua itu sebagai anugerah. "Kalau saya tak dimarahi waktu tu, mungkin saya tak akan jadi manusia yang kenal hormat hari ini," katanya. Rotan tu bukan sakit. Yang sakit bila kita lupa siapa yang ajar kita tentang betul dan salah. Itulah inti rasa
yang mendorongnya menulis. Bagi Azhan, guru bukan malaikat, mereka juga manusia. Tetapi peranan mereka tidak boleh disamakan dengan profesion lain. Guru memegang amanah membentuk akal dan budi, bukan sekadar menyampaikan ilmu. Dan apabila masyarakat mula meruntuhkan kepercayaan terhadap guru, dia percaya itu pertanda bahawa sistem nilai sedang goyah. Dalam diam, dia sering merenung betapa mudahnya zaman sekarang melabel seseorang. Salah sedikit, terus viralkan. Tiada siapa mahu faham cerita sebenar, katanya perlahan. Dulu, kalau guru tegur, kita tunduk hormat. Sekarang, kalau guru tegur, kita rakam video. Kata-katanya bukan bernada menyindir, tetapi lebih seperti renungan seorang ayah yang memikirkan masa depan anak bangsa. Dalam beberapa hari berikutnya, pelbagai portal berita memetik kenyataan Azhan. Ada yang memuji keberaniannya bersuara, ada juga yang mempersoalkan mengapa seorang pelakon perlu campur tangan dalam isu pendidikan. Tetapi Azhan tidak menjawab apa-apa. Dia tidak mahu perdebatan itu menjadi medan untuk siapa menang, siapa kalah. Saya tak cakap mewakili sesiapa, katanya dalam satu caption baharu. Saya cuma bercakap mewakili hati nurani. Mudah terbenar. Azhan tidak berkata bagi pihak sesiapa, dia hanya berkata bagi pihak hati nurani. Kata-kata itu menjadi kutipan yang tular, disalin dan dikongsi di pelbagai laman sosial. Di tengah arus perbincangan yang panas, Azhan tetap tenang. Dia bukan mahu mencetuskan sensasi, tetapi mahu mengingatkan bahawa dunia tanpa disiplin adalah dunia tanpa arah. Saya tahu ada guru yang salah, tapi jangan sebab segelintir kita hukum semua, tulisnya lagi. Kalau kita terus begitu, siapa yang akan berani mendidik dengan ikhlas? Malam itu, selepas membaca puluhan mesej daripada guru-guru yang berterima kasih padanya, Azhan hanya tersenyum. Ada seorang guru tua menulis kepadanya, "Terima kasih Azhan, sudah lama kami rasa sendirian." Pesanan itu membuat matanya sedikit basah. Dia tidak membalas, hanya menyimpan mesej itu dalam hati. Mungkin itu sudah cukup baginya, mengetahui bahawa suaranya yang kecil telah menghidupkan semula harapan yang hampir padam. Sejak hari itu, ramai mula melihat Azhan bukan sekadar seorang pelakon, tetapi seorang insan yang berani bersuara untuk kebenaran. Dalam setiap temu bual, setiap perkongsiannya selepas itu, sentiasa ada nada keprihatinan yang sama. Nada yang datang dari seseorang yang masih percaya bahawa guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi penjaga jiwa bangsa. Dan dalam dunia yang semakin keliru antara hak dan hormat, suara tenang seperti miliknya menjadi pengingat yang lembut tapi kuat, bahawa kemajuan tanpa nilai hanyalah kekosongan yang bersinar di luar, tapi hampa di dalam. Malam semakin larut. Di ruang kerja kecilnya, Azhan menatap skrin telefon sekali lagi. Hantaran lamanya kini sudah dikongsi lebih 1,000,000 kali. Tapi dia tidak mencari angka. Dia hanya mahu orang kembali ingat bahawa di balik setiap kejayaan, ada seorang guru yang pernah percaya kepada kita. Dan dia menulis satu baris terakhir di buku notanya sebelum menutup lampu. Kalau guru sudah tidak dihormati, apalagi yang tinggal untuk masa depan bangsa? Ledakan emosi yang lahir daripada satu hantaran pendek itu ternyata jauh melangkaui jangkaan Azhan Rani sendiri. Dalam masa kurang daripada 24 jam, ruang media sosial dipenuhi dengan perbincangan panjang tentang peranan guru, tanggungjawab ibu bapa, dan batas antara disiplin serta hak murid. Suatu isu yang dulunya hanya dibualkan di bilik guru atau kantin sekolah kini meledak di tengah khalayak digital, dan nama Azhan menjadi tumpuan, bukan sebagai pelakon, tetapi sebagai suara hati nurani masyarakat. Di bahagian komen, ribuan pengguna meninggalkan pandangan mereka. Guru-guru dari seluruh pelosok negara menulis dengan nada lega. Ada yang mengatakan, akhirnya ada orang terkenal yang berani cakap perkara ini.
Ada yang mengaku sudah lama mereka menahan diri untuk tidak menegur murid kerana takut disalah tafsir. Kami bukan robot, tulis seorang guru sekolah menengah dari Kedah. Kami manusia yang mahu anak murid jadi lebih baik, tapi kalau setiap teguran jadi kes mahkamah, apa lagi yang tinggal untuk kami? Namun, di sisi lain, muncul pula suara berbeza. Segelintir ibu bapa menulis dengan nada marah. Zaman sudah berubah. Cara dulu tak sesuai lagi. Mereka menegaskan bahawa hak kanak-kanak mesti dihormati dan bahawa guru tidak boleh menggunakan alasan mendidik untuk menjustifikasi tindakan yang mungkin menyakitkan emosi anak. Ada yang menuduh Azhan terlalu romantis terhadap masa lalu. Senanglah bercakap, sebab bukan anak dia yang kena, tulis seorang netizen. Perdebatan ini berkembang menjadi topik hangat di Twitter, Facebook, dan TikTok. Ramai pempengaruh pendidikan dan sosial turut menyuarakan pendapat. Ada yang membuat video pendek memetik kata-kata Azhan. Harap guru tetap di tempat tertinggi yang mereka layak. Video itu diiringi dengan gambar-gambar lama, rotan kayu, papan hitam, buku latihan berbalut kertas minyak. Ia seperti nostalgia kolektif yang menghidupkan kembali kenangan zaman sekolah, ketika disiplin dianggap tanda kasih, bukan kekerasan. Dalam kalangan rakan-rakan artis, beberapa nama turut tampil memberi sokongan. Fauziah Ahmad Daud menulis di laman X, "Saya setuju dengan Azhan. Dulu kita dididik dengan tegas, tapi penuh kasih. Kalau bukan kerana cikgu-cikgu tu, saya mungkin tak jadi siapa saya hari ini." Manakala pelakon Remy Ishak pula berkongsi gambar lamanya di sekolah menengah dengan caption ringkas, "Cikgu saya marah sebab saya lambat datang latihan teater, tapi dari situ saya belajar disiplin." Di sisi lain, ada juga suara yang lebih berhati-hati. Seorang penulis skrip terkenal menulis, "Kita mesti berhati-hati bila bercakap soal kebenaran. Tidak semua rotan datang dari kasih. Kadang-kadang, ada yang disaluti amarah." Pandangan ini membuka satu dimensi baharu dalam perdebatan, bahawa antara niat mendidik dan tindakan menyakitkan, garisnya semakin kabur dan setiap kes perlu dinilai dengan kebijaksanaan, bukan emosi. Dalam kelompok pendidik sendiri, muncul gelombang refleksi. Ramai guru menulis di forum dan blog peribadi mereka, berbicara tentang tekanan yang mereka alami. Ada guru yang mengaku tidak lagi berani menegur murid kerana setiap teguran kini boleh direkam, disebar, dan dijadikan bahan cemuhan. "Kami bukan takut murid," tulis seorang guru wanita dari Johor. "Kami takut kehilangan maruah kami sebagai pendidik." Bahkan beberapa sekolah mula mengadakan sesi dialog terbuka antara guru dan ibu bapa, membincangkan semula tentang makna disiplin yang sebenar. Semua bermula hanya dari satu status kecil milik seorang pelakon. Ia seolah-olah menunjukkan betapa dalamnya kegelisahan masyarakat terhadap isu ini, betapa mereka sebenarnya sudah lama ingin bercakap, cuma menunggu seseorang berani memulakan. Pemerhati sosial pula mula mengulas tentang fenomena ini. Mereka melihat bagaimana masyarakat kini berada di persimpangan nilai antara generasi yang dibesarkan dengan rotan dan generasi yang dibesarkan dengan skrin. Anak-anak kini hidup dalam dunia yang lebih lembut, tetapi juga lebih rapuh. Dunia di mana setiap luka kecil diangkat menjadi drama, tetapi setiap kesabaran sering terlepas pandang. Beberapa wartawan mendekati Azhan untuk mendapatkan komen lanjut. Namun seperti biasa, dia menjawab dengan nada tenang, "Saya tak nak panjangkan. Biar orang fikir sendiri." Jawapan itu, walau ringkas, seolah menjadi pernyataan sikap bahawa Azhan tidak mahu menjadi hakim, hanya cermin. Cermin yang memantulkan semula kepada masyarakat apa yang sedang berlaku agar mereka boleh menilai diri sendiri. Ruang media massa turut menyahut. Akhbar-akhbar utama menulis editorial bertajuk "Disiplin, Hak dan Maruah Guru",
Sementara laman portal pendidikan menyiarkan artikel panjang menganalisis implikasi undang-undang terhadap kes seumpama itu. Dalam siaran pagi radio, topik ini menjadi perbincangan hangat. DJ bertanya kepada pendengar, adakah kita terlalu memanjakan anak-anak atau terlalu menghukum guru? Ribuan mesej masuk, menandakan betapa isu ini sudah menyentuh urat nadi masyarakat. Menariknya, ramai di kalangan generasi muda, termasuk pelajar universiti, turut mempertahankan pandangan Azhan. Mereka menulis di TikTok, membuat video reaksi, meniru gaya suara Azhan sambil membaca petikan kata-katanya dengan latar lagu piano lembut. Ia menjadi fenomena kecil. Suara cikgu, hormati guru, Azhan Rani speak up, yang beredar di pelbagai platform. Namun, tidak semua reaksi berbau positif. Ada pengguna media sosial yang menuduh Azhan cuba mencari perhatian atau menunggang isu semasa. Artis pun nak jadi hero moral, tulis seseorang dengan nada sinis. Tapi, di bawah komen itu, puluhan orang lain membalas, kalau semua diam, siapa nak tegur? Isu ini juga membuka mata ramai terhadap realiti pekerjaan guru hari ini, beban kerja yang tinggi, tekanan psikologi, dan kekangan undang-undang yang semakin menekan. Dalam keadaan itu, suara Azhan seperti memberi sedikit ruang untuk mereka bernafas, untuk merasa bahawa masih ada yang memahami. Bagi masyarakat umum, apa yang berlaku memperlihatkan betapa nipisnya garis pemisah antara mendidik dan menyakiti. Dalam dunia moden yang penuh sensitiviti, setiap tindakan mudah disalah tafsir. Apa yang dulu dianggap sebagai kasih melalui tegas, kini sering disamakan dengan kekerasan. Dan disinilah letaknya dilema. Bagaimana untuk mendidik tanpa kehilangan rasa hormat? Bagaimana untuk menegur tanpa dituduh menindas? Ketika hari berganti minggu, isu itu belum juga reda. Di forum-forum guru, di ruang komen portal berita, dan di meja kopi kedai mama, orang masih membicarakannya. Tetapi satu hal yang pasti, suara kecil yang datang dari hati Azhan Rani telah memaksa ramai untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita benar-benar sedang melindungi anak-anak atau sebenarnya sedang melemahkan mereka dengan ketakutan kita sendiri? Dan di antara semua bising itu, di ruang sunyi rumahnya, Azhan terus diam. Kadang dia membaca, kadang dia hanya melihat jauh keluar jendela. Di luar sana, hujan turun perlahan, seperti menenangkan hati yang sedang letih. Dalam diam, dia tahu, perdebatan ini belum selesai. Tapi sekurang-kurangnya, ia sudah dimulakan. Dalam kesunyian yang datang selepas riuh perdebatan, kata-kata Azhan Rani perlahan-lahan berubah menjadi renungan yang lebih dalam. Bukan sekadar tentang seorang guru yang disaman, bukan sekadar tentang kebenaran atau kesalahan, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar, nilai kemanusiaan yang semakin samar dalam dunia moden. Azhan pernah berkata dalam satu temu bual lama, guru itu bukan hanya pengajar, mereka adalah arkitek yang membina jiwa manusia. Kata-kata itu, pada masa kini, terasa semakin bermakna. Ia seperti peringatan yang lembut tapi menusuk, bahawa di balik setiap kejayaan, ada tangan yang pernah membimbing kita menulis huruf pertama. Ada suara yang pernah menegur ketika kita mula tersasar. Setiap kali berbicara tentang isu pendidikan, mata Azhan selalu berubah menjadi lebih tenang, tapi juga lebih berat. Dia sering menceritakan tentang cikgu-cikgunya di sekolah menengah di Tanjung Malim. Bagaimana mereka tidak hanya mengajar bahasa Melayu atau sejarah, tetapi juga mengajar tentang sabar, tentang hormat, tentang malu bila salah. Dia pernah menceritakan seorang cikgu lelaki yang sering memanggilnya selepas kelas, sekadar bertanya, "Kamu okey, Azhan? Saya tengok kamu diam sangat hari ini." Soalan ringkas itu, kata Azhan, pernah membuatnya menangis diam-diam di belakang bangunan sekolah. Itu mungkin sebabnya dia begitu terusik
bila mendengar kisah seorang guru dizalimi hanya kerana menjalankan tugasnya. Dalam diam, Azhan seolah-olah membawa rasa bersalah kolektif. Rasa yang lahir bila masyarakat mula lupa bagaimana menghargai mereka yang pernah membentuk kita. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam cara dia melihat dunia, tidak hitam, tidak putih. Bagi Azhan, dunia pendidikan tidak boleh diukur dengan undang-undang semata-mata. Ia harus dilihat dengan hati. Kalau semua benda kita ukur dengan akta dan surat saman, katanya, maka hilanglah nilai kasih dalam mendidik. Dia percaya bahawa mendidik ialah seni antara kasih dan ketegasan, dan hanya mereka yang pernah berdiri di depan papan hitam akan faham betapa halusnya garis pemisah itu. Dalam setiap ucapannya, Azhan membawa satu pesan yang sederhana tetapi besar, bahawa guru bukan hanya penjaga ilmu, mereka adalah penjaga masa depan. Tanpa guru, tiada doktor, tiada jurutera, tiada pelakon, bahkan tiada masyarakat yang tahu menghargai kebenaran. Kalau guru jatuh martabatnya, katanya suatu ketika, maka jatuhlah juga seluruh tiang peradaban bangsa. Dalam nada perlahan itu terselit satu kerinduan yang sukar dijelaskan. Mungkin kerinduan terhadap masa di mana murid-murid masih menunduk bila disapa guru. Masa di mana rotan bukan alat menakutkan, tetapi simbol kasih dan tanggungjawab. Dunia sekarang terlalu cepat berubah. Terlalu banyak suara, terlalu banyak hak, tetapi semakin sedikit budi. Azhan sering berfikir tentang perkara itu. Kadang-kadang, selepas membaca berita, dia menulis di bukunya ayat-ayat kecil, seperti catatan hati. Salah satunya berbunyi, kalau suatu hari murid tidak lagi takut buat salah, tapi guru pula takut untuk mengajar, kemana arah kita akan pergi? Soalan itu dia tulis bukan untuk dijawab, tetapi untuk direnung. Kerana bagi Azhan, pendidikan bukan hanya tentang sistem, tetapi tentang jiwa. Ia adalah ruang di mana manusia belajar menjadi manusia. Dan jika ruang itu mula dipenuhi ketakutan, maka apa yang akan lahir daripadanya bukan lagi generasi yang bijak, tetapi generasi yang kosong, cemerlang di atas kertas, tapi kehilangan empati dalam jiwa. Di mata Azhan, guru adalah lambang keikhlasan paling tulen yang masih wujud di dunia moden. Mereka tidak kaya, tidak bermegah, tapi mereka mengukir masa depan orang lain dengan sabar dan kasih. Guru itu macam pelakon juga, katanya sambil ketawa kecil dalam satu sesi temu bual. Bezanya, pelakon dapat tepukan bila habis lakonan, tapi guru hanya dapat lihat hasilnya bertahun kemudian, bila murid-muridnya jadi manusia berguna. Dan di situ, mungkin, terletak inti daripada semua yang ingin dia sampaikan. Bahawa masyarakat yang besar bukan dibina oleh politikus, bukan juga oleh selebriti, tetapi oleh guru yang berdiri tegak di depan papan hitam setiap hari, tanpa glamour, tanpa sorakan, tapi dengan hati yang tidak pernah letih, percaya bahawa setiap anak murid mampu jadi lebih baik. Azhan tahu, dunia tidak lagi seperti dulu. Zaman sudah berubah, tetapi nilai sepatutnya tidak. Dalam kesedaran itu, dia memilih untuk tetap bersuara, walau sedikit, kerana baginya diam bukan pilihan. Kalau kita terus diam, katanya dalam satu perbualan, nanti bila semua sudah terlambat, kita baru sedar. Yang kita bukan hanya hilang guru, tapi hilang arah. Dan di sanalah kedalaman sebenar dari pesannya. Ia bukan seruan untuk kembali ke zaman rotan, tetapi ajakan untuk mengembalikan maruah dalam mendidik. Untuk belajar membezakan antara menegur dengan kasih dan melukai tanpa sebab. Untuk kembali menghormati guru, bukan kerana takut, tetapi kerana sedar. Tanpa mereka, tiada apa yang boleh berdiri teguh. Malam itu, Azhan menatap satu gambar lama. Gambar kelasnya tahun 1994. Di situ, dia berdiri di barisan belakang, dengan rambut serabut dan senyuman malu-malu. Di hadapannya, Cikgu Noraini, guru bahasa Melayu,
yang dulu sering memanggilnya pelakon dalam diam. Sekarang, setelah 3 dekad berlalu, kata-kata cikgu itu menjadi nyata. Tapi bagi Azhan, kejayaan bukan miliknya seorang. Ia milik setiap guru yang pernah percaya, walau seketika. Dan dalam cahaya lampu yang suram, dia tersenyum perlahan sambil berbisik pada dirinya sendiri. Bukan sebagai pelakon, bukan sebagai selebriti, tetapi sebagai bekas murid yang masih tahu berterima kasih. Terima kasih, cikgu. Kerana dalam dunia yang makin hilang arah, masih ada nilai yang kekal dalam hati saya. Nilai yang cikgu tanam dulu, waktu saya masih belajar mengenal betul dan salah. Di ruang kerja kecil itu, malam semakin larut. Lampu meja menerangi wajah Azhan Rani yang masih termenung di depan skrin, membaca semula kata-kata yang telah menghidupkan perbualan di seluruh negara. Suasana sunyi, hanya terdengar detik jam di dinding dan bunyi lembut angin yang menyelinap masuk melalui jendela sedikit terbuka. Di sudut meja, terselit sebuah bingkai gambar lama. Potret kelasnya semasa sekolah menengah. Sudah pudar warnanya, tetapi masih jelas senyuman seorang guru di tengah barisan hadapan. Azhan mengusap bingkai itu perlahan, seolah-olah menyapa masa lalu. Dalam diam, hatinya kembali kepada hari-hari, di mana suara guru mengisi bilik darjah dengan nasihat dan teguran yang kini terasa semakin berharga. Dunia yang dulu berputar di sekeliling disiplin dan hormat kini bergerak terlalu pantas, dan dalam kepantasan itu, nilai-nilai lama seakan tertinggal di belakang. Di atas meja, di antara naskah skrip dan helaian nota berselerak, terletak sebatang pen lama, pena kayu yang pernah dihadiahkan oleh seorang guru semasa dia memenangi pertandingan menulis esei sewaktu di sekolah. Warna emasnya sudah pudar, tinta di dalamnya mungkin sudah kering, tetapi Azhan masih menyimpannya. Ia bukan sekadar alat tulis, tetapi kenangan. Simbol kepada tangan-tangan yang pernah mengajar, kepada suara yang pernah berkata, "Tulislah dengan jujur, kerana kata-kata yang jujur akan hidup lebih lama daripada nama kita sendiri." Dia menatap pena itu lama. Dalam keheningan malam, benda kecil itu seolah berbicara, mengingatkan tentang makna sebenar ilmu, tentang maruah guru yang tidak boleh dinilai dengan undang-undang. Dunia mungkin berubah, teknologi mungkin mengambil alih, tetapi tidak ada mesin yang mampu menggantikan sentuhan kasih seorang guru pada jiwa seorang murid. Azhan tidak tahu berapa ramai yang benar-benar mengerti pesannya. Mungkin hanya segelintir, mungkin ramai yang hanya membaca tanpa merasa. Tapi itu tidak penting. Apa yang penting ialah masih ada yang sudi berhenti sejenak, merenung kembali apa makna menjadi manusia berpendidikan. Kerana pada akhirnya, seperti kata-kata yang pernah ditulisnya, kalau guru sudah tidak dihormati, siapa lagi yang akan mengajar kita menghormati? Dan mungkin disitulah inti dari segala yang dia ingin sampaikan, bahwa di tengah dunia yang semakin keras dan tergesa, yang kita perlukan bukan lebih banyak undang-undang, tetapi lebih banyak penghargaan. Bukan sekadar peraturan, tetapi rasa hormat dan kasih yang jujur. Malam semakin pekat. Azhan meletakkan semula pena itu di atas meja, di samping skrip yang belum disiapkannya. Tangannya berhenti di situ seketika, seolah-olah enggan melepaskan sesuatu yang sudah lama menjadi bahagian dirinya. Di luar jendela, bunyi serangga malam bersahut-sahutan, seakan berbisik sesuatu yang hanya difahami oleh hati yang tenang. Di atas meja kerja itu, pena seorang guru masih terbaring diam, menunggu untuk dipegang semula, bukan oleh tangan yang ingin menulis, tetapi oleh keyakinan bahwa ilmu dan kasih tidak pernah mati. Mungkin itulah yang dunia perlukan sekarang, bukan sekadar sistem pendidikan baharu atau akta perlindungan tambahan, tetapi rasa hormat yang tulus kepada mereka yang pernah mengajar kita cara menjadi manusia. Dan di antara kesunyian malam, dengan cahaya lampu yang perlahan-lahan meredup,
Terdengar bisikan halus dari hati yang lama terluka, tetapi tetap percaya. Selagi ada seorang guru yang masih sanggup berdiri di depan kelas dengan harapan di matanya, bangsa ini belum benar-benar hilang.